Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada company NDIY Malaysia. Hari ini saya ada lagi satu rugged phone yang comply dengan military standard. Dan yang ni cuma kotak kosong sebab handphone ni saya dah test selama 10 hari. Plan asalnya saya nak test handphone ni selama 2 minggu, tapi memandangkan besok 11 hari bulan 11 ada sale. Jadi tuan-tuan boleh beli handphone ni dengan harga yang lebih murah. Jadi sebab itulah saya awalkan sikit video ni. Model dan jenama phone ni Ulefone Power Armor 13. Dan harga dia kalau tak silap saya masa saya tengok hari tu cuma RM1,200. Dan pada 11 bulan 11 kalau tuan-tuan beli, tuan-tuan akan dapat diskaun lagi. Apa yang kita akan dapat dengan handphone yang berharga RM1,200? Yang pertama, kapasiti bateri untuk handphone ni 13,200 mAh. Kemudian RAM 8GB, ROM 256GB. Maksudnya kita 8GB RAM dan storage, internal storage ada 256GB. Size screen 6.81 inci, Full HD screen. Kamera depan 16 megapiksel dan kamera belakang 48 megapiksel. Saya rasa tak ada handphone yang murah macam ni yang mana kameranya sampai 48 megapiksel. Dekat sebelah kanan kita ada up and down volume control, power button dan juga fingerprint sensor. Dan walaupun bateri handphone ni memang besar 13,200 mAh, tapi untuk kita cas handphone ni sampai penuh cuma ambil masa 3 jam saja. Yang 3 jam tadi tu kalau kita cas dengan menggunakan USB kabel Type C yang dibekalkan sekali, sebab dia punya power rating adalah pada 33 watt charging power. Dan kalau kita cas dengan menggunakan wireless, dia punya power rating maksimum adalah 15 watt saja. Jadi kalau kita cas dengan menggunakan wireless mungkin akan ambil masa yang lebih sikit. Tapi bukan setakat wireless charging saja, dia ada juga reverse wireless charging. Maksudnya kalau kita balikkan handphone ni dan kita ada peralatan lain yang support wireless charging, kita boleh cas dekat belakang ni saja, boleh letak je atas ni. Kemudian untuk aksesori, ini aksesori tambahan endoskop. Saya order sekali. Kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana cara untuk pasang endoskop ni. Sebab kebiasaannya kita boleh belilah yang USB punya endoskop, tapi yang ni tak menggunakan USB. Kejap lagi saya akan tunjuk. Kemudian dalam kotak ni, yang dekat atas ni hari tu dia cuma ada manual dengan extra screen protector. Saya dah pasangkan dekat phone tu. Ni dia punya manual. Kemudian dekat bawah kita ada charging cable Type C. Kemudian USB adapter Type C. OTG cable. Dan juga USB Type A to USB Type C. Dari segi design memang nampak rugged, memang nampak solid military style. Kalau tengok sebelah belakang, okey, kiri dan kanan ni memang aluminium dan bahagian ni keseluruhannya adalah daripada getah. Dan boleh dikatakan hampir ke semua rugged phone ni, keseluruhan bodi ni memang dibuat daripada getah untuk menyerap hentakan. Sebab itulah phone ni memang lasak, kalau jatuh pun takkan rosak. Tapi sebelum tuan-tuan decide untuk beli phone ni, tuan-tuan kena ingat yang pertama daripada segi saiz bateri. Saiz bateri dia 13,200 mAh bersama dengan 4 biji handphone biasa. Dan dia punya body ni semuanya solid, banyak part yang aluminium, dekat luar dan dekat dalam pun dia lagi aluminium. Jadi berat phone ni 491.9 gram. Dekat setengah kilo berat phone ni. Jadi kalau tuan-tuan tak kisah dengan handphone yang berat, yang besar, mungkin tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan concern tentang saiz dan juga berat, mungkin tuan-tuan kena fikir 2-3 kali. Okay, bercakap tentang saiz, panjang ni 185mm, lebar 85mm dan ketebalan phone ni 20.8mm. Memang agak besar. Sebelum ni saya pernah review sebuah rugged phone juga, Alcatel WP9. Dan kalau tuan-tuan tak tengok lagi video tu, boleh tengok link kat atas ni. Jadi daripada video tu ramai yang concern yang tanya, adakah handphone yang macam ni, yang rugged phone ni, adakah mampu bertahan kalau kena lenyek dengan kenderaan? Dan kebanyakan yang bertanya tu adalah daripada rider-rider Foodpanda dan juga GrabFood. Sebab masalah dia orang selalu bila tengah ride, handphone jatuh atas jalan, kena lenyek, handphone rosak. Jadi hari ni kita sama-sama tengok, kita akan test adakah handphone ni mampu bertahan kalau kita lenyek dengan tayar kenderaan. Okey, kita test, kita tengok sama ada handphone ni mampu bertahan ataupun tak kalau kena lenyek dengan kenderaan. Tuan-tuan boleh nampak kesan bunga tayar kat sini. So, rosak ataupun tak, nampak macam ada crack. Tapi yang crack ni saya rasa cuma dia punya screen protector tu je. So, kita basuh baru kita nampak. Ok, kita basuh dulu phone ni, kita tengok bahagian mana yang rosak. Ok, nampaknya screen protector je yang pecah. Sebab screen protector ni cuma gelas biasa saja. Cuba bayangkan kalau handphone tuan-tuan, handphone biasa terjatuh, terkena tai anjing, nak kena samak.
Tapi tak boleh nak samak, terpaksa lah buang phone tu. Tapi yang ni tak ada masalah. Kena tarik anjing, kena tarik apa pun yang nak kena samak, so kita boleh samak. Ini salah satu kelebihan ni lah. Kotoran tadi kita dah cuci, jadi sekarang bolehlah kita tengok bahagian mana yang rosak. Okey, kalau kita tengok kat sini pun kita boleh nampak yang retak ni cumalah screen protector. Jadi kita akan buka dan kita akan keluarkan screen protector ni. Kita tengok dia punya screen dekat dalam pecah ataupun tak. Okey, screen tak otak, tak nak pecah, cuma screen protector je. Ini cuma kotoran. Sebenarnya untuk rugged phone ni memang tak perlukan screen protector pun, tapi sebab benda tu dah jadi satu kebiasaan. Jadi untuk jelly phone memang dia masukkan sekali dengan screen protector tu. Padahal screen ni lebih kuat daripada screen protector. Okey, dengan ciri-ciri yang ada pada phone tu, saya rasa phone tu memang sangat sesuai untuk rider, untuk Foodpanda, GrabFood ataupun courier. Yang pertama sebab handphone tu memang tahan lasak, kalau terjatuh kita lenyek pun tak ada masalah, takkan rosak. Tadi yang rosak pun cuma screen protector, dan handphone tu sebenarnya memang tak perlukan screen protector. Yang kedua disebabkan bateri dia 13,200 mAh, dan apa yang kita boleh dapat dengan 13,200 mAh ni, kita boleh dapat standby time selama 600 jam dan daily use selama 5 hari, dan untuk talk time masa bercakap 17 jam. Handphone tu sebenarnya saya dapat daripada Banggood. Banggood memang hantar untuk saya test dan saya review. Sebab itulah saya test betul-betul supaya tuan-tuan boleh nampak sendiri kemampuan sebenar handphone tu. Dan pada masa yang sama, saya request lagi satu aksesori yang saya rasa sesuai dan sangat berguna. Yang ni adalah endoscope model E1. Kat dalam ni ada, okey, ni manual, cara nak pasang. Kemudian endoscope ataupun kamera ni. Sekejap saya tunjukkan macam mana nak pasang dan cara nak gunakan kamera ni. Dan yang ni dia punya aksesori. Dan juga attachment, ada magnet dan sebagainya. Skru pun ada dalam ni. Untuk endoscope kita akan pasang pada bahagian tepi ni, sebelah kiri. Jadi kita akan buka dulu skru ni dengan menggunakan tool yang memang dah sediakan sekali ni. Kita perlu buka skru ni. Dan skru kecil yang kita buka tadi kita boleh simpan dalam bekas ni, memang disediakan sekali. So tak boleh hilang skru ni. Okey, dah siap pasang. Automatic dia akan on. Dia punya app ada kat sini, endoscope. So kita dah boleh nampak. Panjang kabel endoscope ni tadi 2 meter. Jadi sesuai lah kalau tuan-tuan buat pembaikan berkaitan dengan piping, ada masalah pipe tersumbat, dan kita nak tengok apa yang tersumbat dekat dalam pipe ni, bolehlah kita gunakan endoscope ni. Kita cuba masukkan. Dan video dia pun memang agak jelas, so kita boleh nampak dengan jelas apa yang ada dalam pipe ni nanti. So, kita cuba lagi sekali. Kita tengok apa yang ada. Okay, kat sini kita boleh nampak lah apa yang ada dekat dalam pipe ni. Memang agak jelas. Untuk endoscope ni ada 3 attachment yang dia bagi untuk kita pasangkan pada hujung kamera endoscope ni. Yang ni hook untuk kita cakup kalau macam ada kotoran yang tersekat dalam pipe ni, kita boleh tarik keluar. Kemudian yang ni magnet, kalau benda tu besi kita boleh tarik dengan magnet. Dan lagi satu yang ni dia ada cermin untuk reflect supaya kita boleh nampak pada bahagian atas ataupun pada bahagian tepi dalam pipe ni. Sebagai contoh, katakanlah dalam pipe ni ada benda tersumbat, kita cuba tengok. Boleh tak kita keluarkan benda yang tersumbat dalam pipe ni. Okey, kita boleh tarik dia keluar. Tarik dia keluar. Ini sebagai contoh kegunaan endoscope ni. Dan lagi satu, saya rasa endoscope ni pun sesuai juga untuk mekanik. Contohnya kita nak cek enjin kereta, kalau ada leaking, tak ada leaking pun kita boleh gunakan endoscope ni. Ataupun nak cek nombor enjin ke pun kita boleh guna. Okey, video pada endoscope ni memang agak jelas, cuma nak kena praktis supaya tak bergegar je. Dan saya rasa handphone ni memang sangat sesuai lah untuk rider, Foodpanda, GrabFood. Kemudian untuk military personnel ataupun untuk mekanik, plumber pun memang sesuai handphone ni. Bateri besar, tahan lasak. Jadi untuk tuan-tuan dapatkan handphone dan juga peralatan ataupun aksesori tambahan yang ada yang sesuai untuk handphone ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat video description.
Dan hari ni 10 hari bulan, kalau tuan-tuan beli besok pada 11 hari bulan 11, harga dia cuma RM1,224. Tuan-tuan boleh klik link dekat bawah dekat video description untuk beli handphone ni dengan harga yang murah. Jadi sampai setakat ini saja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Wow.